Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimukumullah. Kita bersyukur pagi yang berbahagia ini, tanggal kita dah masuk kepada 15 Rajab. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana di atas rahmat dari Allah, hidayah iaitu petunjuk dan juga taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini pertemuan kita buat kali yang pertama, sesi kita yang pertama untuk kita mengambil peluang untuk kita menggunakan waktu yang ada, kesihatan yang ada, peluang yang ada ini untuk sama-sama kita menambah baik kefahaman kita tentang tafsiran suratul Fatihah. Kita akan menambahkan pengetahuan kita, penghayatan kita daripada suratul Al-Fatihah yang selalu kita membacanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, pada pagi tajaan kita dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Persatuan Wanita Islam Prihatin. Masya Allah. Ya, hebat orang perempuan ya. Wanita-wanita Islam ni Masya Allah. Maka di atas keprihatinan tersebut, persatuan ini kita mengambil inisiatif berbincang dengan pihak saya untuk kita melaksanakan kelas suratul Fatihah ini sehingga habis. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan ya boleh mengambil manfaat sebaik-baiknya sebab kita dah nak masuk bulan Ramadan. Jadi kita akan banyak menunaikan ibadat solat ya. Kita solat fardu, nak buat solat sunat, kita nak buat solat-solat tarawih. Maka apabila kita belajar suratul Fatihah ini, moga-moga menambah, memberikan kemanisan, menambahkan penghayatan kita apabila kita membaca suratul Fatihah. Mengingatkan siapa yang nak mengikuti kelas ini, sebaik-baiknya jika ada kemampuan, dapatkanlah buku yang kita akan jadikan sebagai rujukan. Jadi siapa yang tak ada buku ataupun belum bukunya sampai, tak apa, tuan-tuan jangan bersedih. Ya, kerana setiap pengisian kita setiap minggu ni saya akan menunjukkan buku tersebut. Maknanya nota yang kita akan paparkan ini adalah maklumat yang terdapat di dalam buku. Jadi sesiapa yang sudah memiliki buku, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk buku tersebut.
ini adalah kaedah sebab kadang-kadang ramai orang membeli buku. Kadang-kadang dia semangat tengok buku tu cantik cover dia, dia tengok buku tu Masya Allah, tengok tajuk pun dia dah menarik. Tetapi lepas kita dah beli, kadang-kadang tak sempat nak baca. Yalah kan, kita banyak tugasan sinopsis saja. Tetapi saya mengambil inisiatif sebagai penulis, sebagai penulis kepada buku ini. Jadi niat saya dengan sahabat saya Dr. Azrul, kami menulis tentang surah Al-Fatihah bukan sekadar untuk menulis. Dan sebab itu kami mengambil jalan untuk siapa yang beli buku ni, apa kata kita sama-samalah kita belajar apa yang ada di dalam buku. Jadi ini adalah cara yang terbaik apabila kita beli buku, bukan sekadar kita beli, tetapi kita belajar memahami apa yang terkandung di dalam buku. Jadi moga-moga usaha kita yang baik ini Allah Ta'ala memberikan keberkatan, Allah memberi rahmat kepada kita, dan sebaik-baiknya kita semua ikhlaskan niat kepada Allah. Kita niatkan diri kita kepada Allah, yang mana kita bersama kelas pada pagi ini adalah untuk kita baiki diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan ya, jika kita ikhlas dalam apa pekerjaan kita buat, maka ia akan ada kebaikan dia. Jadi moga-moga pengisian kita setiap minggu, walaupun hanya 1 jam, disebabkan keikhlasan kita tadi tu, Allah Ta'ala menambah baik jiwa kita, Allah menambah baik sikap kita. Moga-moga ilmu yang disampaikan ini masuk ke dalam hati kita, memberikan kefahaman kepada kita. Dalam masa yang sama, saya selalu mengingatkan sebelum dalam kelas, kita mohon bantuan dari Allah supaya Allah melapangkan dada kita, Allah membuka minda kita, Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada segala halangan-halangan yang boleh menyebabkan ilmu Allah ini tidak sampai kepada kita. Jadi kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini, kita akan masuk antara perempuan ya, grup WhatsApp. Kalau siapa yang belum masuk, tolong masuk, sebab grup WhatsApp surah Al-Fatihah ini dia hanya sementara saja. Dia hanya sementara. Maksudnya nanti kalau kita dah habis buku ni, nanti kita akan pecahkan grup. Maknanya grup tu hanya sementara saja. Lepas tu grup tersebut penting kerana di sana akan ada maklumat tentang kelas. Kelas ni akan dibuat bila, sebab kita hanya merancang, tetapi kita tak tahu sama ada kelas tu boleh buat tak boleh buat. Tapi hasrat besarnya mohon kepada Allah, kita rancang insya-Allah sebelum masuk Ramadan kita akan habis buku ni. Maksudnya kita akan selesai memahami surah Al-Fatihah daripada kelebihan dia, nama-namanya sampailah kepada ayat yang ke-7. Ayat itu adalah niat kita. Moga-moga niat kita yang baik ini Allah Ta'ala memberikan keizinan, Allah beri rahmat kepada kita, kita berjaya melaksanakan alert. Tuan-tuan kena ambil perhatian tentang 2 grup tersebut. Sebab dia ada 2 grup. Bukan 2 grup tu kerana ada perbezaan, tak. Sebab WhatsApp grup ni dia hanya boleh muat sebanyak 247 saja. Jadi saya terpaksa buat grup yang kedua. Baik tuan-tuan puan, tanpa memanjangkan bicara kerana waktu kita hanya 1 jam, tuan-tuan dan puan, pada pagi ini kita belajar terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar terlebih dahulu. Pagi ni kita nak fokus tentang kelebihan, keutamaan suratul Fatihah. Kita cerita dulu kelebihan, kita cerita dahulu, kita bicara dahulu tentang keutamaan suratul Fatihah. Jadi moga-moga setelah kita tahu, kelebihan Al-Fatihahnya begini, keutamaan Al-Fatihahnya begini, dia akan bagi semangat lagi kepada kita untuk kita konsisten, untuk kita So kita belajar dulu tajuk hari ini, hari Sabtu,
hari pertama kita bertemu, hari pertama kita bersama-sama. Jadi kita fokus kepada kelebihan suratul Al-Fatihah. Sesiapa yang memiliki buku, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, sila buka muka surat nombor 24. Okey, rujukan dia adalah siapa ada buku muka surat nombor 24 sehingga muka surat nombor 29. Okey, ini rujukan muka surat dia. Siapa ada buku dia boleh bukalah pada muka surat nombor 24 sampai muka surat nombor 29. Tanda untuk kelebihan surah Al-Fatihah. Tulis hari apa kita belajar. Okey, berapa hari bulan, berapa dalam bulan Islam. Supaya nanti kita habis belajar, alhamdulillah rahmat Allah, kita selesai belajar. Jadi dalam belajar ni kita kena tekun lah. Kita kena tekun agak banyak sikit. Kena catat. Tapi siapa tak ada buku tak apa. Tuan-tuan jangan bimbang kerana maklumat yang saya paparkan ni adalah buku yang kita gunakan. Jadi tuan-tuan puan ya, line saya ni dia agak unstable. Saya minta kerjasama sekejap tuan-tuan ni, saya nak tukar line sekejap. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya? Jelas? Okey, jadi kalau ada isu pada internet yang agak suara saya tersangkut-sangkut sebagainya, saya mohon maaf ya, mungkin itu sebab kepada Wi-Fi yang saya gunakan. Kerana memang ada isu, banyak kelas memang ada isu kadang-kadang suara tersangkut. Jadi saya minta maaf ya jika berlaku suara saya agak tersekat. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, kita terus pergi kepada tajuk. Okey, buka muka surat nombor 24. Siapa tak ada nota tak apa, boleh tengok di depan skrin tuan-tuan dan puan. Saya harap boleh nampak ya. Boleh nampak tulisan dia, insya-Allah, moga-moga. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita mulakan dengan kelebihan suratul Al-Fatihah. Baik, kita tengok kelebihan dia. Okey, kalau tuan-tuan lihat pada muka surat nombor 24, di kelebihan surah Fatihah yang kita akan bincangkan pada pagi ini, kita hanya fokus kepada 6 kelebihan saja. Kenapa 6? Sebenarnya banyak. Cuma disiplin, kalau kita belajar sesuatu maklumat agama, kita belajar tentang kelebihan surah dalam Quran, kita perlu kepada dalil yang kuat. Kita memerlukan kepada hadis dan sebagainya. Jadi kelebihan surah Fatihah ini kita akan bincang 6 kelebihan. Okey, saya sebut dulu 6 itu, lepas tu kita akan perincikan satu persatu. Okey, nombor 1. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, surah Al-Fatihah adalah surah yang tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Rasul. Tak pernah turun kepada Nabi Ibrahim, tak pernah turun kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Hanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diturunkan kepada Rasulullah, bermakna betapa bertuahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umat-umat lain pun tak pernahlah mendapat maklumat dalam suratul Fatihah. Dia hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturun kepada Rasulullah. Nanti kita akan sebutkan dalil dia. Nombor 3, pentingnya suratul Fatihah ini, dia punya kelebihan dia apa? Kalau kita buat mana-mana solat fardu ke, solat rawatib ke, kita buat solat hari raya ke, kita buat solat taubat ke, sampaikan sembahyang jenazah itu sekalipun, kena membaca suratul Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, dalam suratul Fatihah tu, rupa-rupanya bukan sekadar membaca ayat Quran, tetapi dalam suratul Fatihah yang kita selalu baca, suratul Fatihah ini rupa-rupanya di dalam suratul Fatihah
kita secara tidak langsung kita telah memuji Allah. Itu dia kata mengandungi pujian. Pujian kepada siapa? Puji Allah. Jadi orang yang baca surah Al-Fatihah ni sebenarnya dia sedang buat ibadat, bukan sekadar baca Quran. Tetapi dia memuji-muji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Nak tahu puji Allah dalam perkara apa? Kita akan jumpa maklumat itu nanti pada ayat-ayat pertama sampai ayat nombor 7. Dan juga rupa-rupanya kalau kita baca surah Al-Fatihah ini sebenarnya kita berdoa. Kita berdoa. Rupa-rupanya surah Al-Fatihah ini dia ada doa. Jadi kalau nak tahu doanya apa, kenapa baca doa tersebut, ayat ini nanti insya-Allah kita akan dapat maklumat tersebut pada setiap ayat yang kita akan belajar nanti. Jadi tuan-tuan kena kalau boleh jangan tertinggallah kelas ni. Kalau tak sempat secara langsung, nanti kalau kita edarkan yang record, kalau boleh tengok juga yang record itu. Ya, kerana kalau lagi faham, nanti waktu kita nak berdoa dalam Fatihah itu kita rasa ada timbul apa penghayatan dia. Itu maklumat ringkas dia. Nombor 5. Suratul Fatihah ini boleh dijadikan ia sebagai ruqyah. Ruqyah ni apa? Ruqyah ini sebagai mengubati, sebagai ubat. Macam mana nak ubat? Nanti insya-Allah kita akan sebut nanti. Macam mana nak guna suratul Fatihah dan macam mana kita boleh gabung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam suratul Fatihah. Okey, nanti insya-Allah kita kena sabar, pelan-pelan kita belajar, lapangkan dada kita, minda kita, okey, untuk kita serap maklumat ni pagi-pagi. Okey, itu yang kelima. Dan yang keenam, suratul Fatihah ni kelebihan dia Nabi SAW mengatakan ia adalah cahaya. Macam mana boleh jadi cahaya? InsyaAllah kita akan masuk nanti pada perincian yang keenam. Ini bermakna pagi ini kita akan belajar 6 kelebihan keutamaan suratul Al-Fatihah. Okay, dapat dulu 6. Catat 6. Nanti kalau orang tanya, belajar apa pagi ni? Dah tahu dah 6 perkara tadi. Okey, enam kepentingan kelebihan suratul Fatihah ini, mari kita perincikan. Pertama, kita kena cari sumber maklumat ini dulu. Siapa yang kata kelebihan pertama, kedua sampai ke-6? Okey. Dalam buku ni, tuan-tuan jangan bimbang. Kerana setiap fakta, maklumat yang ada telah disokong, dikuatkan dengan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi yang pertama. Okey, kita dah 9.20 dah. Betapa cepatnya waktu berjalan. Jadi moga-moga kita sempat habislah ke 6 kelebihan. InsyaAllah, insyaAllah. Kita mohon rahmat dari Allah. Allah perhatikan kita. Allah tengok je kita kan. Allah kata semangatnya makcik tu belajar. Semangatnya lah ustaz tu mengajar. Jadi kita mohonlah dari Allah, ya Allah, permudahkanlah, lapangkanlah pengisian kami pada pagi ni. Okey, yang pertama. Yang pertama tadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, pertama ini adalah surah yang paling agung dalam Quran. Paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Paling agung. Baik. Paling agung dalam Al-Quran begini. Kita belajar, kita tahu pun dalam Quran ada berapa ratus jumlah surah. Kita belajar dalam Quran ada 114 surah dalam Quran. Daripada 114 surah tu, yang paling terbaik, yang paling afdal, yang paling agung adalah surah nombor 1. Surah apa? Suratul Fatihah. Maknanya surah Fatihah lebih agung daripada Baqarah. Surah Fatihah lebih agung daripada surah Ali Imran. Surah Fatihah lebih agung daripada surah apa? Daripada surah surah An-Nisa sampailah surah-surah yang lain. Okey, kenapa? Yang ni kita kena belajar. Baik. Perkara pertama ni, kelebihan pertama ini adalah berdasarkan hadis
yang datangnya daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla. Kita akan jumpa Abu Sa'id Al-Mu'alla. Okey, Abu Sa'id Al-Mu'alla dia kata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya kita belajar hadis pada pagi ni juga. Tapi hadis yang kita nak belajar pada pagi ni adalah hadis yang Nabi SAW kata Al-Fatihah surah paling agung. Kita baca hadis dia, tapi saya terus pergi kepada terjemahan hadis lah. Kerana kita boleh jimatkan waktu kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Abu Sa'id Al-Mu'alla. Sebenarnya kisah Abu Sa'id ni, hadis dia panjang. Tapi kami telah potong hadis tu kerana pertama ialah kerana kalau baca panjang nanti takut terlepas isi penting dia. Kadang-kadang kan nak baca ayat panjang-panjang ni kan cabaran. Jadi kami mengambil jalan untuk bawa pada potongan hadis yang berkenaan saja. Tapi kalau tuan-tuan nak catat, boleh. Sebenarnya kisah Abu Sa'id Al-Mu'alla ni, mula-mula cerita dia, sebenarnya dia tengah solat. Dia tengah semayang. Apabila dia tengah semayang, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi panggil dia. Tapi dia tengah semayang. Dia tak bolehlah nak menyahut ya Nabi. Dia tengah semayang. Nabi panggil dia, tetapi ketika tu dia tengah solat. Tapi dia tak jawablah sebab dia tengah solat. Lepas habis solat, dia pun jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, engkau panggil tadi, aku ni tengah solat." Okey. Sebenar-benarnya dalam ayat Quran, ibu-ibu kena catat ya, kena catat maklumat tambahan. Okey, dalam surah Al-Anfal, ayat nombor 24. Kalau kita buka dalam surah Al-Anfal, ayat nombor 24. Sekejap, saya cekkan ayat nombor 24. Okey, Al-Anfal ayat 24. Kenapa dengan surah Al-Anfal nombor 24? Okey, sekejap ya, saya tunjukkan dalam surah Al-Anfal ayat nombor 24. Okey, kalau kita tengok surah Al-Anfal ayat nombor 24, sekejap ya. Buka Al-Anfal surah ayat nombor 24 ni. Okey, ada dalam, sekejap ya, okey, dalam Al-Quran ceritanya macam ni. Cerita dia begini. Abu Sa'id ni, dia tengah solat. Tapi dia tak boleh menyahut Nabi SAW, dia tengah solat. Tapi sebenarnya dalam Quran, Allah beritahu, kalau Nabi panggil, kena stop solat. Itu sebenarnya. Tapi Abu Sa'id dia tak tahu. Lepas tu baru dia tahu. Rupa-rupanya yang Nabi nak panggil dia tadi tu, Nabi nak sampaikan satu maklumat. Maklumat apa? Yang ni lah dalam hadis ni. Dalam buku, muka surat nombor 25, jumpa tak hadis yang pertama, yang nombor 1 tu? Ini hadis dia. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya, Nabi kata aku nak ajar kat engkau ni, ada satu surah yang paling agung. Surah yang paling agung. Nabi kata, aku nak ajar kepada engkau satu surah paling agung. Sebelum engkau keluar dari masjid ni. Rupa-rupanya yang Nabi panggil dia tengah solat tadi tu, Nabi nak sampaikan dia satu ilmu penting, maklumat penting bahawa Nabi nak ajar tentang satu surah paling agung. Jadi Abu Sa'id ni, dia berkatalah, masa tu Nabi pegang tangan dia. Nabi ni kalau nak sampaikan sungguh-sungguh, penting Nabi pegang tangan sambil Nabi bercakap. Okey. Lepas tu, dia kata tak lama kemudian tu, Nabi tak cakap-cakap. Nabi tak sampai-sampai. Tadi kata nak cakap. Tiba-tiba tak cakap. Faham tak cerita dia? Kemudian waktu Nabi nak keluar daripada masjid, tapi Nabi, dia tak cakap tentang satu surah paling agung tu. Tadi mula-mula Nabi nak kata. Tiba-tiba dah lama kemudian tu, dah nak keluar masjid dah. Tapi Nabi tak bagi tahu juga surah apa. Maka Abu Sa'id ni, dia pun cakaplah dekat Rasulullah. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu telah berkata." Maknanya Abu Sa'id Al-Mu'alla ni, kalau kita baca riwayat ni, dia ingatkan balik Nabi. Dia kata, "Lah, tadi kata nak bagi tahu surah paling agung dalam Quran tu." Lepas tu, Nabi teringatlah. Lepas tu Nabi pun cakap. Lepas tu, Nabi pun katalah,
Nabi kata, ya. Oh, Nabi kata, ya, tadi nak cakap. Lepas tu Nabi pun sebut. Nabi kata, surah tersebut ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah apa tu? Suratul Al-Fatihah. Ha. Lepas Nabi sebut macam tu, Nabi sambung sikit di hujungnya. Nabi kata apa? Nabi kata ia. Ia tu iaitu suratul Fatihah itu merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Okey, ayat yang diulang-ulang, Quran agung sekejap lagi saya akan ulas pada bab nama suratul Fatihah. Tapi berdasarkan hadis ini kita dapat maklumat satu surah yang paling agung dalam Quran, surah apa tu? Adalah suratul Al-Fatihah. Okey, yang kata surah yang paling agung ni bukan sahabat Nabi, tetapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni kalau kita tengok riwayat siapa? Hadis tu sahih tak? Ya, hadis tu sahih kerana hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam buku tuan-tuan dan puan-puan tu, kita telah letakkan nombor hadis dia sekali. Okey, kita tengok dalam nota kaki di bawah nombor 12. Okey, selesai hadis yang pertama. Okey, hadis pertama ni kita dapat maklumat apa? Kita pegang baik-baik bahawa Al-Fatihah adalah surah yang paling agung daripada surah-surah yang lain. Semua surah agung, tetapi yang paling agung adalah Al-Fatihah. Tapi yang pertama ni, hadis pertama ni Nabi tak sebut kenapa dia agung. Nanti kita belajar, insya-Allah kita akan tahu keagungannya di mana. Tapi kalau Nabi dah sebut tu, yakinlah, percayalah dengan yakin. Tentu Nabi tidak akan berdusta. Nabi cakap betul ni. Kan sampai punya penting maklumat tadi, tengah sembahyang pun Abu Sa'id Nabi panggil dia. Jadi marilah kita pegang maklumat ini untuk kita gali lagi, untuk kita belajar lagi apakah yang menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah ini. Baik, kita pergi yang kedua. Kita terus yang kedua. Okey. Yang kedua, kelebihan yang kedua kita sebutkan tadi itu adalah surah yang hanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa ada buku, sila lihat muka surat nombor berapa? 26. Okey, nampak ya tulisannya? Besar tu tulisannya. Moga-moga nampaklah. Okey. Perkara yang kedua ni istimewa jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita istimewa jadi umat Muhammad? Kerana kita dapat Rasul Khatamul Anbiya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni macam-macam Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Antara yang macam-macam yang Allah beri kepada Nabi Muhammad ini adalah kelebihan suratul Fatihah. Okey, kalau kita baca hadis Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata, demi Allah yang diriku di dalam tangannya. Maksudnya Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nabi bersumpah dengan Allah itu yang menguasai diri Nabi. Nabi bersumpah. Nabi bersumpah maksudnya, kalau Nabi bersumpah ni, maknanya Nabi nak emphasizekan, Nabi nak tekankan ni. Sungguh-sungguh ni Nabi nak cakap ni. Nabi nak cakap apa sampai Nabi bersumpah? Dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah. Maka Nabi kata apa? Tidak diturunkan dalam Taurat. Maksudnya Nabi nak kata, dalam kitab Taurat tak ada, kata Nabi. Dalam kitab Injil tak ada, Nabi kata. Dalam Zabur pun tak ada. Dalam ayat-ayat Al-Furqan, maksud Furqan ni Al-Quran. Maksudnya Nabi kata, dalam ayat-ayat lain dalam Quran pun tak ada, kata Nabi. Yang seumpamanya. Yang seumpamanya. Seumpamanya, maksudnya Nabi nak kata, Nabi nak kata, surah Fatihah ni, kata Nabi,
Boleh-boleh Nabi tak sebutlah surah Fatihah tu. Tapi Nabi nak cakap macam ni. Nabi nak cakap, dalam Taurat yang turun kepada Musa tak ada maklumat ni. Tak ada ayat ni. Dalam Injil diturun kepada Isa tak ada ayat ni. Dalam Zabur yang diturunkan kepada Daud pun tak ada maklumat ni, dia kata. Bahkan dalam ayat-ayat Quran yang lain pun tak ada ayat ini. Yang sama macam dia. Seumpamanya. Apa maksud seumpamanya? Seumpamanya yang macam tak sama dia punya maklumat tu. Maksudnya tak sama dia punya kedudukan dia. Maka Nabi SAW, apa Nabi kata? Nabi kata sesungguhnya yang tak sama tadi tu, yang tak pernah diturunkan dalam Taurat, yang tak pernah ada dalam kitab-kitab dulu, kata Nabi. Apa dia kata Nabi? Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. So yang kita dok baca setiap berulang-ulang tu, berulang-ulang bila? Setiap kali solat baca, setiap kali solat baca, solat sunat pun baca, solat wajib afqah lagi kena baca. Solat wajib baca, berulang-ulang baca. Siapa yang tak pernah baca Al-Fatihah satu hari? Kalau dia tak uzur, dia mampu solat, dia kena solat, dia kena baca Al-Fatihah tu. Lepas tu dia kata berulang-ulang. Lepas tu Nabi kata, yang tak pernah turun dekat Taurat, Injil, dekat Zabur tu, kata Nabi, adalah Al-Quran yang agung yang telah dikurniakan kepadaku. Maksud dia, apa dia? Maksudnya adalah suratul Fatihah. Maksudnya besarnya 7 ayat ni, kan, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin tu, dia punya besarnya, dia punya mulianya ayat itu, kedudukan dia, Allah Ta'ala turunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah turun kepada Nabi Musa, tak pernah diturunkan kepada Nabi Isa dalam kitab Injil, tak ada. Dalam pada Nabi Daud dalam kitab Zabur pun tak ada. Tetapi Allah menurunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya special tak? Kan? Maknanya mulia tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau Nabi Muhammad dapat keistimewaan ini, maka secara tidak langsung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dapat juga. Okey, jadi itu kelebihan nombor 2. Jelas ya? Okey. Yang kita baca ni hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, habis yang kedua. Okey, habis yang kedua, kita pergi nombor 3. Okey. Moga-moga penjelasan saya jelas, penjelasan saya boleh difahami. Jika tak faham nanti, mungkin boleh hantar gambar yang dekat macam ada respon dekat, tak apa, nanti bagi tahu. Kalau saya laju sangat lepas ni, kena maklumkan. Kalau saya tak dengar, maklumkan. Kalau saya cepat sangat pun maklumkan. Ialah kadang-kadang tengah bercakap ni, kadang-kadang kita tak perasan ya, sebagai penyampai, kadang-kadang kita tak perasan akan kelemahan diri. Jadi tuan-tuanlah sebagai cermin bagi saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti, insya-Allah bagi maklum balas, insya-Allah saya akan baiki hari demi hari. Baik, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, hebatnya surah Fatihah ini, kalau nak solat, Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi kata solat seseorang tidak sah jika tidak membaca Fatihatul Kitab. Fatihah Al-Kitab adalah suratul Fatihah. Ibu-ibu catatkan. Fatihah Al-Kitab tu apa? Fatihah tu surah Fatihah lah. Al-Fatihatul Kitab suratul Fatihah. Fatihah maknanya pembuka. Al-Kitab maknanya nama lain bagi Quran. Fatihatul Kitab pembuka kepada Al-Quran. Maksudnya Nabi kata, kalau solat tak baca Fatihah, solatnya enggak sah, kata Nabi. Nabi kata, kalau solat tak baca pembuka Al-Quran, ataupun namanya Fatihatul Kitab, solatnya tidak sah. Maknanya kena buat apa? Kena semayanglah semula. Hadis ni riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Muslim. Okay, ini jelas. InsyaAllah sudah faham. Yang keempat, kita pergi yang keempat. Okay, yang keempat, suratul Fatihah ni, seperti kita ulas mula-mula tadi tu, okay, pada permulaan dia, surah Fatihah ni, kalau kita perasan, kalau kita faham ayat dia, sebenarnya dalam Al-Fatihah ni, dia ada 2 ibadat.
Dia ada dua ibadat tau. Dia ada dua perkara yang kita lakukan, dia jadi ibadat. Apa dia? Bukan sekadar baca Quran tu ibadat, bukan sekadar solat tu dah ibadat, betul. Kita baca surah Fatihah pun, baca Quran tu pun ibadat juga, dapat pahala, betul, setiap huruf. Tetapi dalam waktu kita baca Fatihah tu, ayat pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sebenarnya dia ada dua perkara. Ada dua bahagian. Yang pertama, dia waktu kita baca Fatihah itu, kita ada memuji Allah. Itu yang dia kata, mengandungi pujian. Pujian tu apa? Puji siapa? Puji Allah. Puji Allah. Allah suka tak dia puji? Allah memang sangat suka dia dipuji. Sebab itulah kita diperbanyakkan baca tasbih. Kita juga digalakkan menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Kerana Allah suka dia dipuji. Allah paling suka dia diangkat. Allah Ta'ala suka dipuji. So, rupa-rupanya baca Al-Fatihah, kita memuji Allah lah ya. Iya. Nak puji apa? Apa bentuk pujian itu? Yang tu kita akan perincikan nanti pada setiap ayat. Okey, lepas tu pula, dalam kita baca Fatihah, rupa-rupanya kita berdoa. Kita berdoa. Kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Tapi minta apa? Doa apa? Ini kita akan ulas nanti secara terperinci dalam surah dalam Quran. Antaranya kita minta apa doa pada Allah? Sudah tentu kita minta jalan yang lurus. Nanti kita akan belajarlah jalan lurus tu apa, kenapa minta jalan lurus, kenapa tak minta sihat ke, kenapa tak minta apa-apa ke. Yang tu kita akan ulas nanti insya-Allah pada ayat yang ke-6, insya-Allah kita akan ulas nanti. Tapi kita ambil dulu maklumat awal. Rupa-rupanya baca Fatihah ni seronok ya. Bukan sekadar dia wajib je, bukan sekadar kalau tak baca tak sah. Rupa-rupanya saya memuji Allah, saya berdoa kepada Allah. Okey, maklumat ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala berfirman. Allah Taala berfirman, tuan-tuan dan puan-puan ya, Allah berfirman sebenarnya bukan sekadar Al-Quran, tapi ada hadis qudsi. Nama dia hadis qudsi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi Nabi kata dalam ucapan Nabi tu, Nabi kata Allah berfirman. Allah berfirman, Allah kata apa? Okay, kalau kita baca terjemahan terus, kita terus pergi kepada terjemahan, Allah kata apa? Allah Ta'ala berfirman, terus pergi pada terjemahan, hadis ini muka surat nombor 27. Okay, kalau tengok pada muka surat nombor 27, kita akan jumpa maklumat itu. Okey, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, Nabi sampaikan kepada kita. Jadi, apa yang Allah berfirman? Allah Ta'ala kata, aku telah bahagikan solat. Bahagikan solat ni maksudnya solat tu, apa tu solat? Solat tu bermakna suratul Fatihah. Nanti insya-Allah kita masuk pertemuan yang kedua, kita belajar dekat nama-nama Fatihah, nanti kita akan dapat nama Al-Fatihah, nama lain dia adalah solat. Kenapa Fatihah dinamakan solat? Kenapa dinamakan ia sebagai solat? Kejap ya, ada suara-suara ni, saya kena tunjuk sekejap. Kejap ya. Okey, kejap. Okey. Kenapa dia dinamakan salat? Kenapa Nabi panggil surah Fatihah tu salat? Kenapa Allah memanggil Fatihah tu salat? Kerana salat ni dia tak lengkap, dia tak dinamakan salat kalau tak baca Fatihah. Jadi pentingnya Fatihah tu, punya hebatnya Fatihah, sampaikan Allah menamakan Fatihah itu dengan nama dia salat. Jadi Allah kata, aku telah bahagikan salat, iaitu suratul Fatihah, antara diriku dengan hamba-Ku. Maksudnya Allah kata, aku telah bahagikan Fatihah ini kepada dua bahagian. Satu bahagian berkaitan dengan diriku, kata Allah. Satu lagi bahagian, dia berkaitan dengan hamba-Ku, kata Allah. Ada dua bahagian. Yang bahagian pertama tu Allah kata, aku telah bahagikan salat. Salat ni ingat ya, jangan tersalah faham. Salat ni adalah surah Fatihah. Allah kata, aku telah bahagikan salat menjadi dua. Satu berkaitan denganku, satu berkaitan dengan hamba-Ku. Yang satu berkaitan dengan aku tu apa?
iaitu puji-pujian kepada Allah. Satu lagi berkaitan dengan hamba tu apa? Berkaitan dengan hamba tu maksud dia berkaitan dengan hamba yang berdoa kepada Allah. Sebab kalau kita berdoa kepada Allah, ia berkaitan dengan diri kita. Kita minta kepada Allah. Maksudnya doa itu dia berkaitan dengan kita yang minta kepada Allah. Tapi kalau kita memuji Allah, kita puji Allah. Allah tu dia puji. Allah tu dia puji. Maknanya cerita pasal Allah. Allah tu dia puji. Tapi kalau buat doa, hamba tu meminta. Hamba tu meminta. Itu yang ada dua bahagian. Okay, untuk perincikan lagi, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, apabila dia tu maksudnya orang yang baca Fatihah tu ketika dia baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Allah Ta'ala, dia akan menjawab. Allah Ta'ala kata apa? Oh, hambaku tu telah memujiku. Rupa-rupanya waktu kita baca Al-Fatihah tu, sebab tu baca Fatihah ni kalau boleh satu persatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Full stop. Maka Allah akan kata, oh hambaku ni telah puji aku ni. Lepas tu kalau kita pula baca Ar-Rahmanir Rahim, lepas tu kita full stop, kita berhenti. Allah kata apa? Oh hambaku ni dia telah menyanjungiku. Hambaku ni dia telah mengangkat tentang aku. Lepas tu kita baca pula Maliki Yaumiddin. Kita full stop. Kita berhenti kan? Maka Allah Ta'ala kata, hambaku ni telah memuliakan aku. Dalam riwayat lain, Allah jawab, hambaku ni telah menyerahkan urusan itu kepadaku. Lepas tu kita baca pula ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah akan menjawab. Allah akan kata, oh ayat ni, ini antara diriku dengan hambaku dan bagiku apa yang dia minta. Okey, maksud dia macam ni. Maksud dia, waktu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu tu, kan maksud dia apa? Hanya kepada engkau kami menyembah. Maka Allah kata, okey, yang part ni, dia kaitan dengan aku, kata Allah. Lepas tu ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Waktu kita baca tu Allah kata, yang ayat ni pula bagi hamba-ku apa yang dia minta. Maksudnya ayat kelima tu dia ada dua bahagian. Tapi kalau ayat pertama kita baca, kita memuji Allah. Tak ada kaitan dengan kita pun. Tapi kita memuji Allah. Kaitan dengan Allah, kita puji Allah tu. Maka Allah akan jawab balik, oh hamba-ku tu telah memuji aku. Maka kalau kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim kan, maksudnya kaitan dengan Allah. Kita kata Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Maka Allah pun kata, oh hamba-ku ni telah mengagung-agungkan aku. Dia telah menyanjungku, kata Allah. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin kan, kita puji lagi Allah. Dalam bentuk apa? Kita kata engkaulah yang menguasai hari pembalasan kan. Maka Allah kata, oh hamba-ku ni, dia telah mengatakan aku berkuasa. Dia telah mengangkat diriku. Dia telah menyerahkan diri kepada aku. Lepas tu ketika kita baca iyyaka na'budu, maka Allah kata, yang ni dia kaitan dengan aku, kata Allah. Lepas tu ketika kita kata wa iyyaka nasta'in, Allah kata yang ni dia ada kaitan dengan hamba-ku. Jelas kita faham tak pembahagian tu? Lepas tu masuk pada ayat apabila hamba-ku baca, kata Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai hujung tu, maka Allah kata apa? Allah kata ayat 6 dengan ayat 7 ni, Allah kata ini semua untuk hamba-ku. Maksud dia semua untuk hamba-ku tu maksudnya apa? Allah kata ayat 6 ni, ini berkaitan dengan hamba-ku. Hamba-ku ini dia berdoa, dia minta. Tapi kalau ayat kita baca tadi, ayat 4, ayat 3, ayat 2 sampai ayat pertama tu kan, maksudnya itu kan semua tak ada kaitan dengan kita. Tak ada kaitan dengan kita tu maksudnya semua kita cerita pasal Allah. Kita puji Allah, kita angkat Allah, kita sanjung Allah. Tapi ketika kita masuk pada ayat 6, 7 ni, dia semua kaitan dengan kita. Kaitan dengan kita maksudnya kita cerita tentang diri kita. Kita buat apa? Kita minta doa kepada Allah.
kita minta Allah bahagi kepada kita. Jadi Allah kata, itu yang Allah kata, kita faham hadis tadi tu kan. Ya Allah kata dalam hadis kursi, aku telah bahagikan Fatihah ini kepada dua. Jadi yang kita bagi kepada dua tadi itulah yang dinamakan apa? Dua. Nampak tak nama 4 tu? Mengandungi pujian. Ni bahagian nombor 1. Mengandungi permohonan, maksudnya doa. Permohonan ni maksudnya hajat daripada hamba. Jadi waktu kita baca Fatihah tu rupa-rupanya ada 2 bahagian. 2 bahagian tu apa? Bahagian pertama kita puji Allah dulu. Kita angkat dulu Allah. Kita sanjung dia. Bahagian kedua kita minta. Kita ada hajat yang sangat besar kepada Allah. Maka kita berdoa. Sebab itu nombor 4 tu disebut mengandungi pujian dan mengandungi doa. Nanti kita belajar lagi, insya-Allah kita akan lebih jelas lagi. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Kelebihan yang kelima. Kelebihan yang kelima, surah Al-Fatihah ini, ia boleh dijadikan sebagai pengubat ruqyah, boleh buat dia sebagai jampi. Lepas dah belajar Fatihah ini, usahalah sendiri untuk berjampi. Nanti jampi diri sendiri dan jampilah orang lain. Cuma kalau dah pandai nanti, dah mujarab nanti, janganlah pula tak pergi kelasnya. Tak join persatuan wanita pula. Sebab apa? Sibuk pergi menjampi je orang lain. Tapi tak apa. Kalau dah belajar, moga-moga kita boleh offer. Siapa-siapa nak saya jampi dia, saya akan jampi dia. Jampi dengan apa? Jampi dengan Fatihah. Tapi nak bagi mujarab jampi tu, hendaklah faham apa yang dijampi. Kadang-kadang orang baca juga Fatihah, tapi kenapa tak mujarab? Kerana kefahaman penghayatan. Jadi kalau enggak faham, tidak memahami, macam mana nak ada keyakinan? Jadi berbeza. Jadi kena belajar. Okey, siapa yang kata macam tu? Yang kata ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Sa'id. Okey, Abu Sa'id di sini kita kena tambah sikit maklumat dia. Abu Sa'id Al-Khudri. Tulis nama dia. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nama dia. Dia bukan yang tadi, yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tu Abu Sa'id Al-Mu'alla. Yang nombor 5 ni namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi pernah tanya dekat dia. Nabi tanya dekat dia. Kenapa Nabi tanya? Sebab mereka bertanya. Mereka tanya apa? Okey. Sebelum saya masuk yang Nabi tanya ni, nombor 5 tu kan hadis ni, sebenarnya tuan-tuan perempuan ya, sebenarnya Abu Sa'id Al-Khudri, siapa pernah dengar cerita? Abu Sa'id Al-Khudri, dia dengan kawan-kawan dia pergi bermusafir. Jadi apabila mereka bermusafir, mereka singgahlah mana-mana kampung. Waktu mereka masuk ada satu kampung tu buat tak layan dia mereka. Tak sambut dia sebagai tetamu. Betul tak? Kan? Lepas tu mereka tak jamu makan apa-apa sebagai tetamu. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri dengan kawan-kawan dia penat berjalan kan. Lepas tu pula, tak apalah. Tak lama kemudian, apabila ada ketua kampung, apabila ada kampung, dia ada ketua kabilah dia. Dia ada ketua kampung. Maka ada seorang ketua kampung JKKKK dia tu telah jatuh pingsan kerana telah disengat binatang berbisa. Ada hadis kata, maklumat kata, ada yang mengatakan ia disengat oleh kalajengking. Maksudnya, dia disengat binatang berbisa menyebabkan dia tak sedar diri. Maka orang-orang kampung ni tengok ketua kampung jatuh sakit, mereka usahalah ubat. Tapi tak sembuh juga. Tak sedar juga. Tiba-tiba orang kampung ingat. Apa kata kita minta bantuan, apa kita minta dia tolong kita. Mana tahu dia pandai jampi ke? Rupa-rupanya panggil balik. Mereka minta tolong. Abu Sa'id Al-Khudri, dia minta upah. Dia kata,
sebelum nak minta kami tolong jampi ni, ada pengerasnya, ada upahnya. Upahnya upah dijamu makan lah. Dan orang kampung pun setuju. Okey, deal, dia kata, deal. Dia kata janji. Dia kata, okey, kalau kamu buat ni, kami berikan kepada kamu beberapa ekor kambing. Kambing tu ada lagi kambing, al-ghanam kan, kambing. Okey, setuju. Deal, okey, setuju. Maka, mereka yang cerita ni, yang menjampi kota kampung tu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia jampi, dia baca, sebenarnya dia baca Fatihah. Tapi waktu dia baca tu, dia gunakan hambusan bersama dengan air ludahnya. Okey, ini adalah sahabat. Okey, dia baca Fatihah tu, lepas tu dia sapulah kepada kepada kota kampung tu dengan takdir Allah hidup lah, maksudnya sembuh. Macam seolah-olah kota kampung ni rasa dia rasa seperti dia macam seperti orang yang baru bangun. Dia sedar. Dia kata apa jadi? Jadi orang kampung tengok ketua kampung dah sihat. Mereka pun apa lagi? Mereka pun gembira. Tapi janji kena janji. Janji kena tunaikan. Maka mereka berilah kepada Abu Sa'id kawan dia beberapa ekor kambing tadi. Kambing lah, daging kambing tadi. Lepas tu, para sahabat ni, mereka ni seorang yang bijak. Mereka macam, jangan bahagi lagi, kata dia. Kita jangan bahagi lagi ni. Apa kata? Kita refer dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tengok macam mana para sahabat, mereka kalau satu bab tentang makan, bab apa pun agama, mereka tanya Nabi. Maka apabila ketika mereka jumpa Nabi, dia cerita kepada Nabi, aku ni begini, lalu sebuah kampung, ketua kampung cerita-cerita kat Nabi, sampai hatta hampir menyebabkan Nabi ni adalah Nabi ketawa sebenarnya. Lepas tu Nabi tanya dekat dia, inilah datang hadis tu. Nabi tanya dekat dia, wa ma kana yudri annaha ruqyatun. Nabi tanya kepada Abu Sa'id tadi, macam mana engkau tahu bahawa surah Fatihah itu adalah ruqyah? Ruqyah tu apa? Ruqyah tu adalah pengubat yang boleh mengubati kota kampung yang telah disengat binatang berbisa tadi. Macam mana kau tahu? Jadi Abu Sa'id ceritalah macam kita sebut tadi tu. Menyebabkan Nabi tersenyum dan sebagainya. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, kau ambillah sikit. Kami ambil sikit, kau ambil sikit pembahagian tadi. Jelas tuan-tuan hadis ni. Okey. Jadi, kedudukan Fatihah ini, Nabi mengiktiraf. Nabi yang mengakui. Nabi sendiri cakap dekat para sahabat, Nabi cakap, macam mana kau tahu surah Fatihah itu sebagai pengubat? Maksudnya daripada lidah Nabi sendiri, Nabi yang cakap. Macam mana kau boleh jadikan Fatihah itu sebagai ruqyah? Maksudnya Nabi, apabila Nabi tak nafikan, kan? Apabila Nabi mengakui dia, Nabi setuju, bermakna ia adalah sahih. Maksudnya apa yang Abu Sa'id buat tu tepat sebagai pengubat. Sebab itu kelebihan yang ada pada Fatihah, dia boleh digunakan sebagai mengubati. Nak ubat apa? Semua jenis ubat, semua jenis lah. Nak ubat apa tu dalam semua jenis ubat, dalam semua jenis penyakit tu. Okay, nanti kita akan sebutkan lagi dia punya perincian dia. Cuma dia adalah perincian dia. Kalau ubat sakit tinggi tu, ubat sakit tinggi pula, ubat darah tinggi pun kena makan juga. Jangan baca Fatihah aja. Dia jangan faham Fatihah ni macam langsung dah tak nak ambil vaksin lah. Dah faham Fatihah macam ni, langsung tak nak ambil ubat apa, ubat kencing manis lah. Jangan. Itu asbab yang lain. Tapi secara umum, Fatihah boleh jadi ubat. Nanti waktu kita belajar Bismillah, kita akan ajarkan macam mana cara nak guna Fatihah ini. Tangan nak letak dekat mana, nak baca ketika apa. Tapi kita ambil dulu maklumat awal, Fatihah boleh dijadikan sebagai ubat. Maknanya kita tak susah-susah lah nak cari ustaz lah, nak cari tabib inilah, nak cari orang inilah. Jadi kalau kita dah faham, kita ubatlah sendiri. Senang. Jadi tak perlu nak tunggu ustaz datang lah, apa-apa macam-macam kita pun tak kenal. Jadi kita ubat sendiri menggunakan Al-Fatihah.
Jadi tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, ada satu contoh kisah benar yang pernah berlaku kepada Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kalau siapa pernah belajar perubatan Nabi, dia akan tahu. Kisah Ibnul Qayyim, dia pernah ubat guna suratul Al-Fatihah. Jadi tuan boleh baca lah. Tuan baca pada muka surat nombor berapa tu? Muka surat nombor 28. Tuan baca kisah dia. Dia baca Fatihah, lepas tu sambil dia minum air zam-zam. Okey, jadi sembuh dia dengan izin Allah. Baik, tuan-tuan perempuan, kita pergi yang ke-6. Yang ke-6, last sekali, akhir dia surah Al-Fatihah ini, dia merupakan cahaya. Siapa yang kata? Rasulullah yang kata. Nak tahu cerita dia, kita buka pada terjemahan dia. Kalau siapa yang ada buku, kita rujuk muka surat nombor 29. Okay, cerita dia macam ni. Cerita dia sebenarnya, kita faham cerita ni, kita akan nampak, dahsyatnya Al-Fatihah ni. Dahsyatnya macam mana tahu. Okay, saya ringkaskan cerita dia. Tapi cerita dia boleh jumpalah pada muka surat nombor 29. Tapi cerita ni hadis Nabi. Maksudnya Nabi yang cerita. Cerita benar, dan dia hadis Nabi SAW lah. Jadi dia cerita benar. Cerita benar. Cerita dia macam ni. Kalau tuan-tuan tengok cerita dia, saya tak baca ayat per ayat. Sebenarnya, satu hari, Nabi pernah duduk bersama Jibril. Jibril alaihi salam. Kita faham Jibril kerjanya menyampaikan wahyu. Tapi, suatu hari, waktu Nabi sedang duduk dengan Jibril, tiba-tiba dengar ada suatu suara yang bergerak. Maksudnya ada satu suara di langit sebenarnya. Tengah duduk, tiba-tiba ada dengar satu suara dekat langit berbunyi. Lepas tu Jibril pun tengok kat langit tu. Rupa-rupanya, lepas tu Jibril pun cakap. Jibril kata, sebenarnya bunyi yang dengar ni, ini adalah bunyi pintu langit yang sedang dibuka hari ni. Maksudnya Jibril, dia beritahu, yang bunyi tadi tu adalah bunyi pintu langit yang sedang dibuka. Lepas tu pintu langit tu tak pernah buka sebelum ni. Dia baru buka hari ni. Kita kena faham cerita ni. Maksud dia, selama ni tak pernah buka lah pintu langit tu. Tapi waktu Nabi sedang duduk dengan Jibril ni, pintu tu dibuka. Maksudnya sebelum tu tak pernah buka. Maknanya dia, kenapa sebelum tak pernah buka? Hari itu baru nak buka. Tentu ada sebab dia. Kemudian Jibril pun kata. Lepas tu, dalam peristiwa itu, turunlah satu malaikat. Kemudian, Jibril pun cakap. Jibril kata, malaikat yang turun ni, yang sedang turun ke bumi ni, dia tak pernah turun sebelum ni. Hari ni baru dia turun. Maksud dia apa? Tengok dia punya, maksudnya ada benda penting ni. Maksud kata ada satu benda yang istimewa ni. Kan, satu malaikat ni, dia tak pernah turun ke muka bumi sebelum, maksudnya sebelum ini tak pernah turun. Hari tu dia turun. Yang kata ni Jibril. Sebab Jibril ketua malaikat. Maka malaikat tu sampai, dia pun bagi salam. Nabi pun SAW pun menjawab salam. Dan malaikat tu nak bagi tahu apa? Kenapa dia tak pernah turun sebelum ni? Kenapa dia baru turun hari ini? Kalau malaikat nak turun, dia akan turun ikut pintu. Jadi apabila turun ikut pintu, apabila dia tak pernah turun sebelum, jadi pintu yang malaikat tu gunakan untuk turun pun tak pernah buka sebelum ni. Jadi malaikat tu turun. Apabila malaikat tu turun, malaikat tu cakap. Dia kata, bergembiralah ya dengan dua cahaya yang Allah telah beri kepada engkau Muhammad, belum pernah Nabi-Nabi lain dapat sebelum engkau. Dua cahaya tu apa? Pertama, suratul Fatihah. Fatihatul kitab tu maksudnya suratul Fatihah, dan ayat-ayat terakhir suratul Baqarah. Ayat-ayat terakhir suratul Al-Baqarah. Sebenarnya, siapa baca ayat 285, 286 surah Al-Baqarah, ayat-ayat amanah Rasul tu, dia kelebihan dia adalah cahaya. Siapa baca Al-Fatihah 7 ayat tu, dia adalah cahaya. Yang mana kata malaikat tadi, yang tak pernah turun selama ni, dia cakap dia punya nak menyampaikan misi yang penting, sampai dia turun hari itu, dia cakap bergembiralah engkau wahai Muhammad. Allah telah berikan engkau dua cahaya. Yang dua cahaya ni tak pernah bagi kat Nabi-Nabi yang lain. Apa dia? Surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dalam Surah Al-Baqarah. Lepas tu malaikat sebut di hujungnya. Dia kata, tidaklah engkau baca mana-mana ayat, tidaklah engkau baca satu huruf daripada ayat-ayat dalam Fatihah itu, malaikat engkau akan dapat apa yang engkau harapkan. Maksud dia, Allah nak bagi ganjaran yang besar. Maksud dia, punya tingginya nilai Al-Fatihah ni, malaikat yang bawa itu pula adalah malaikat yang khas, yang tak pernah turun. Maksudnya, malaikat yang sampai ke berita gembira tentang cahaya tadi itulah. Dia turun, dia tak pernah turun sebelum ni.
Maknanya ya Allah, maknanya hebatnya surah Al-Fatihah ini dia adalah cahaya. Sebab kita kata kita tulis itu nombor 6 merupakan cahaya. Cahaya apa? Kita sedia maklum. Semua orang perlukan cahaya. Nak hidup ni pun perlu cahaya, nak ke akhirat pun perlukan cahaya. Nak lintas siratal mustaqim pun perlu cahaya, nak duduk alam kubur yang gelap tu pun perlukan cahaya. Kan? Nak buang kegelapan hidup ni pun perlukan cahaya. Maka cahaya yang boleh buang segala kegelapan hidup, buang amalan kesyirikan, apa amal-amal kejahatan ini Al-Fatihah. Sebab Fatihah jadi cahaya. Lepas tu nak nak selamat kegelapan kubur ni juga adalah Fatihah. Nak selamatkan kegelapan ketika melintas sirat tu juga Al-Fatihah. Nak dapat cahaya, nak pergi jalan ke syurga ni, mana jalan dia pun memerlukan cahaya. Ia ada pada suratul Al-Fatihah. Tapi kalau nak nampak cahaya dia sebenar-benarnya macam mana, nak rasai dia, maka kena belajar, kita kena tadabbur ayat pertama sampai ayat nombor 7. Jadi cukuplah 6 kelebihan suratul Fatihah yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup 6. Cukuplah satu jam kita belajar cukuplah 6. Maklumat ni sekenapa 6 sebab inilah hadis-hadis yang sahih yang boleh kita rujuk. Jadi moga-moga kita semua bertambah semangat lagi untuk kita mendalami suratul Al-Fatihah. Bukan sekadar kita tahu dia wajib, tapi dalam tu dia ada puji pada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kalau kita boleh amalkan surah Al-Fatihah itu, kalau doa kita Allah makbulkan, Allah akan jadikan kita cahaya bawa kita ke syurga macam tu. Okey, lepas tu surah Al-Fatihah ini surah yang paling agung. Maksudnya kalau kita baca ayat dia, satu ayat Allah bagi pahala yang sangat banyak kepada kita. Jadi moga-moga lepas ni sembahyang akan menambahkan penghayatan dia. Lepas ni kalau baca Fatihah tak nak terkejar-kejar dah. Kan? Kenapa tak nak terkejar-kejar? Sebab kalau kita baca Fatihah tu dia terkejar-kejar macam tak baca tartil. Nanti soalan-soalannya kita puji Allah tu macam tidak tertib lah. Jadi sebab tu para ulama mereka kalau baca Fatihah, kalau macam Nabi baca satu-satu. Kenapa Nabi baca satu-satu? Nabi baca Alhamdulillahirabbil alamin, full stop. Itu cara Nabi baca. Ar-Rahmanir-Rahim, full stop. Bahkan ada para ulama dia berhenti lama sikit. Kenapa dia berhenti lama? Sebab dia nak Allah puji dia. Sebab kalau kita baca Fatihah tadi kan, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kata, "Oh, hamba-Ku tu puji aku." Lepas tu dia baca satu persatu. Jadi moga-moga kita dapat sedikit sebanyak maklumat yang ada dalam suratul Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan puan, saya mungkin berhenti di sini sebab saya pun nak kejar satu kelas lain pukul 10.30. Jadi saya alu-alukan kepada tuan-tuan puan untuk ikut kelas tersebut. 10.30 kita ada kelas 62 amalan pembuka pintu syurga. Tapi untuk Al-Fatihah, alhamdulillah kita dah selesai untuk pertemuan kita yang pertama. Minggu depan, besok jam yang sama ya, 9 hingga 10, kita masuk pula pada tajuk nama suratul Al-Fatihah. Kalau ada soalan, kalau ada pertanyaan, nanti tolong tanya pada chat. Ataupun siapa yang ada soalan, ada nombor telefon saya kan? Nanti saya bagi dekat grup WhatsApp. Kalau ada soalan nanti tolong rekodkan, tak payah tulis lah. Nanti panjang-panjang tulis. Nanti rekodkan suara. Voice record. Ambil nombor telefon saya. Nanti saya akan hantar di grup WhatsApp nombor telefon. Nanti boleh PM saya kalau ada soalan berkaitan dengan suratul Fatihah yang kita belajar hari ini. Kelebihan suratul Fatihah ataupun tajuk berkenaan dengan Fatihah, nanti boleh tanya. Nanti saya akan jawab pada kelas akan datang. Supaya kita boleh jimat waktu kita untuk pukul, sebab jam pada pukul 10, jadi jimat waktu saya mungkin tak buka soalan secara langsung. Tapi tuan-tuan saya akan jawab besok. Tapi kena buat sama ada mesej ataupun buat rakaman suara lah supaya saya lebih faham. Kadang-kadang mesej ni kadang-kadang kita tak faham dia punya soalan dia. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tutup majlis kita dengan kita
ambil kesempatan Allah bagi rahmat kepada kita ni kan, kita baca Quran, kita belajar Quran ni, kita berdoa, kita doakan untuk diri kita dan juga kepada rakan-rakan kita. Doa yang pendek sahaja, kita nak doakan sebab ada permintaan sebenarnya, ada penaung Persatuan Wanita Islam Prihatin ni, iaitu penaung persatuan yang menganjurkan, yang menaungi kelas kita setiap hari Sabtu dan Ahad ini. Persatuan Wanita, penaung Persatuan Wanita Islam Prihatin ni iaitu Puan Seri Zainul Yaakob. Kita doakan untuk kesihatan beliau, dan juga ada salah seorang ahli beliau, ahli Persatuan Wanita Islam Prihatin ni, Puan Nurani Ismail, yang baru selesai melaksanakan pembedahan, dan ada juga di kalangan ahli persatuan yang anak-anak tidak sihat. Jadi kita doakan juga untuk diri kita dan juga untuk diri nama-nama yang telah pun kita sebutkan tadi. Maka kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah, kerana Fatihah itu adalah pujian dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Hayyum, Ya Allah ya Qayyum. Kami memohon kepadamu ya Allah pada pagi ini dengan sebaik-baik permohonan. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan sebaik-baik doa. Engkaulah tempat kami memohon ya Allah. Engkaulah tempat kami memohon perlindungan ya Allah. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Allah, kerana Engkau adalah As-Samad. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, Engkau ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin, lelaki dan perempuan, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati meninggalkan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Engkau sihatkanlah tubuh badan kami, Engkau sihatkanlah pendengaran kami, Engkau sihatkanlah penglihatan kami. La ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau berilah kesihatan, Engkau berilah kesejahteraan, Engkau berilah kerahmatan kepada penaung Persatuan Wanita Islam Prihatin, Puan Seri Zainul Yaakob, juga kepada ahli-ahli kepada persatuan ini ya Allah, khususnya kepada Puan Nuraini Ismail, juga ya Allah kepada persatuan, ahli-ahli persatuan, termasuklah diri kami ya Allah. Engkau peliharalah kami, Engkau berilah kami kesihatan, Engkau berikan kepada kami afiat, lapangkanlah dada kami ya Allah. Engkau berilah kami ketabahan, kesabaran ya Allah. Engkau bersihkanlah hati kami ya Allah, agar kami sentiasa melakukan amal dengan niat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Engkau jadikanlah ahli persatuan wanita Islam Prihatin ini ya Allah, mereka bersatu padu ya Allah. Engkau berilah kepada mereka bimbingan ya Allah, Engkau berilah kepada mereka rahmat ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami bergantung ya Allah. Engkau makbulkanlah, Engkau mustajabkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan jumpa lagi tuan-tuan puan ya, insya-Allah pada kelas akan datang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pagi besok semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.